Assalamualaikum, aku saya Hikmah Juni. Lima kes kematian dan 535 kes positif baru dilaporkan di Sabah hari ini. 5 kes kematian, 535 kes positif baru dan 3 kluster baru COVID-19, kluster Basung dan kluster Inai di Kudat serta kluster tempayan di Kota Kinabalu dan Penampang dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, daripada 5 kes kematian itu, 3 kes dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan 1 kes masing-masing di Hospital Sempurna dan Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kesemua 5 pesakit berusia antara 27 tahun hingga 71 tahun dan kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit kronik seperti strok, penyakit darah tinggi dan kencing manis. Tambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian yang dilaporkan di Sabah meningkat kepada 72 kes. Sementara itu, 1 kematian dilaporkan di Hospital Labuan. Hari ini, 9 kes positif baru dilaporkan di Labuan dengan 1 kluster baru, iaitu kluster Bina dengan 5 kes. Negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 535 kes bersama dengan 73.1%. Lebih banyak ujian makmal RT-PCR telah dijalankan di makmal-makmal di negeri Sabah serta dihantar ke Semenanjung Malaysia. Lebih banyak ujian RTK antigen juga dijalankan di lapangan di negeri Sabah. Di negeri Sabah, 535 kes telah dilaporkan pada hari ini, 254 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 64 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 19 kes daripada kluster baru iaitu kluster Basung, 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Inai, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tempayan dan 190 kes daripada saringan lain-lain berkaitan dengan COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni Sandakan bermula 23 Oktober sehingga 5 November membabitkan 4,481 penduduk. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya adalah semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing kecuali bagi kecemasan dan kematian, dan mereka boleh keluar dengan kebenaran PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melakukan saringan secara bersasar kepada semua penduduk yang terlibat. Bekalan keperluan makanan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Kita ikuti laporan harian kes COVID-19 di Sabah oleh kerajaan negeri. Pertambahan 535 kes positif baru hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 9,290. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, daripada jumlah itu, 5,513 kes aktif sedang menerima rawatan di hospital di seluruh Sabah. 3,705 pesakit sudah sembuh. Daerah Nabawan mencatatkan 1 kes positif baru hari ini menjadikan daerah itu kini zon kuning. Satu-satunya daerah zon hijau tanpa sebarang kes positif baru ketika ini adalah Tongon. Datuk Masidi berkata, kes positif di Kota Kinabalu dijangka melonjak menerusi ujian sampel ke atas banduan di penjara Kepayan. Saya ingin memberi sedikit ulasan mengenai kes di Kota Kinabalu. Walaupun pada dasarnya jumlah positif hari ini cuma 90, tapi saya ingin memberi ingatan bahawa
terbit daripada satu kluster baru di penjara Kapayan, ada kemungkinan besar bahawa kes positif di Kota Kinabalu akan meningkat secara mendadak dalam hari-hari yang di hadapan ini, bergantung kepada ujian COVID ke atas benduan-benduan yang tinggal ataupun berada di pusat penjara Kapayan. Mengikut laporan awal mengenai ujian yang telah dilaksanakan di Kelangan, para benduan dan juga kaki tangan hospital hampir 60% daripada ujian yang dibuat setakat ini adalah positif. Saya juga diingatkan bahawa jumlah benduan yang ditempatkan di pusat penjara Kapayan ialah sekitar 2,700 orang. Ini bermakna selepas semua benduan ini disaring, sekiranya peratusan yang positif itu tinggi, maka dia akan dengan sendirinya mengakibatkan kes positif di Kota Kinabalu melonjak kepada satu angka yang saya pikir amat tinggi. Jadi saya buat kenyataan awal-awal ini agar kita faham. Beliau turut menjelaskan lebih lanjut perincian 3 kluster baru di Sabah. Kluster baru itu ialah satu kluster basung yang melibatkan peniaga-peniaga ikan di Kudat. Dan setakat ini 26 kes positif telah dilaporkan. Kluster yang kedua dipanggil kluster Inai. Ini berpunca daripada majlis Inai. Orang mau kahwin, ya, orang kahwin. Jadi ada majlis Inai dijalankan, dan ini sendiri telah mengakibatkan 13 orang disahkan sebagai COVID positif setakat ini. Kluster ketiga ialah di Penampang yang melibatkan sebuah restoran, ya. Dan kluster ini kita panggil kluster Tampayan. Dan setakat ini 19 pekerja di restoran itu dan juga pelanggan telah pun dikenal pasti positif, dan usaha-usaha sedang dibuat untuk contact tracing. Mengenai bantuan bakul makanan yang didakwa tidak sampai kepada golongan sasar, Datuk Seri Marsidi menjelaskan 66,164 bakul makanan telah pun diagihkan. Sebarang kelemahan dari segi pengagihan bakul makanan sedang diatasi. Saya faham memang berangkali lah, ya, ada sedikit sebanyak kelemahan dari segi agihan, ya. Tetapi saya mengikut laporan yang saya terima terbaru, masalah-masalah awal ini telah berjaya diatasi. Dan kalau mana-mana penduduk yang terus ada masalah untuk mendapatkan bakalan tersebut, ada 2 tempat yang kita boleh mengadu. Satu, terus kepada pusat COVID negeri sendiri. Telefon saya ingat sudah pun diedarkan dari awal. Boleh WhatsApp dan juga boleh telefon. Kedua, juga terus kepada pejabat daerah, kerana pegawai daerah adalah pengurusi jawatan kuasa bencana COVID daerah. Inisiatif kerajaan negeri menerusi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengadakan sidang media harian ini juga adalah untuk menyampaikan fakta yang tepat kepada rakyat. Salah satu pada puncak kegelisahan ini kerana maklumat yang kurang tepat. Malah salah satu daripada matlamat kita untuk mengadakan sidang ataupun interaksi dengan para pengamal media ialah supaya kita ada kesempatan untuk memaklumkan perkara-perkara atau fakta yang sebenar, fakta dan bukan kabar angin lah, ya. Laporan daripada Jabatan Kesihatan akan dinilai,
akan dihadam, dan kita mengambil kesimpulan itu, dan itulah kesimpulan yang saya baca setiap hari. Berarti kita berpandukan kepada fakta yang ada di hadapan kita untuk mencapai atau untuk memberi kesimpulan kepada orang ramai. Kita harapkan transparansi atau keterbukaan ini akan memberi kelegaan kepada semua orang, kerana kita memberi sesuatu kesimpulan berpandukan kepada fakta dan juga statistik daripada lapangan. Beliau turut menjelaskan rasional mengadakan sidang media harian pada jam 6.45 petang setiap hari. Saya ingin maklumkan, kita pilih 6.45 ini untuk memberi ruang kepada mereka yang beragama Islam untuk menunaikan solat maghrib. Itu ya. Dan kedua juga ialah untuk membolehkan kita untuk mendengar taklimat yang dibuat setiap hari oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Dan sekiranya dia dibuat sekali serentak, tumpuan kita akan terbahagi sama ada mendengar taklimat ataupun kenyataan daripada Ketua Pengarah ataupun daripada Negeri Sabah. Dan kita mau elakkan ini supaya kita ada kesempatan untuk mendengar laporan yang maksimum daripada semua pihak. Menurut Datuk Seri Masidi, kempen penerangan secara besar-besaran mengenai COVID-19 akan dilaksanakan di Sabah. Jabatan Penerangan, RTM, pihak di daerah, khususnya majlis daerah akan melancarkan kempen besar-besaran, kempen penerangan bagi memastikan agar rakyat lebih faham dengan kedudukan yang kita ada, kedudukan COVID yang seada, dan khususnya untuk menjaga diri lah, ya, supaya mereka mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberangkalian untuk dijangkit itu akan lebih kurang. Usaha membantu rakyat yang terjejas oleh pandemik COVID-19 diteruskan oleh adun kerajaan mahupun pembangkang. Usaha mengagihkan bantuan bakul makanan hasil sumbangan kerajaan negeri dan pelbagai pihak diteruskan bagi membantu golongan terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Semalam, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kiulu, Datuk Johnston Bangkwai menyampaikan 340 bakul makanan sumbangan kerajaan negeri untuk wakil 30 kampung di kawasannya. Antara yang menerima bantuan itu adalah wakil Kampung Rangalau Baru, Kampung Malangang, Pekan Kiulu dan Kampung Lokup. Untuk kawasan Kiulu, sebanyak 1,000 bakul makanan telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri. Selain bantuan kerajaan, Wakil Parti Warisan Sabah yang juga Adun Tanjung Aru, Datuk Jun Wong, turut tampil membantu penduduk terjejas di kawasannya. Sehingga semalam, 900 pek bantuan makanan telah dihantar ke Pulau Gaya dalam 2 fasa penghantaran bantuan ke pulau berkenaan. Katanya, bantuan itu diagihkan kepada semua penduduk terjejas tanpa mengambil kira latar belakang dan pegangan politik penerima. Di kawasan Dun Api-Api, usaha membantu penduduk diteruskan. Adun Api-Api, Datuk Christina Liu berkata, sumbangan peribadi itu diharap dapat membantu meringankan bebanan golongan yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19. Kerajaan Persekutuan diminta menyalurkan lebih banyak peruntukan pembangunan kepada Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menggesa Kerajaan Persekutuan supaya menyalurkan lebih banyak peruntukan pembangunan kepada Sabah bagi membolehkan masalah banjir dapat ditangani. Katanya, biarpun Sabah mempunyai kuasa untuk melaksanakan banyak perkara, namun peruntukan bagi projek pembangunan utama masih terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata, sekiranya Kerajaan Persekutuan memberikan hak kewangan dan hak atas hasil Sabah, negeri ini mungkin mempunyai dana yang mencukupi bagi mengatasi masalah banjir yang sering berlaku.
Misalnya, hak 40% hasil yang dikutip daripada Sabah perlu dikembalikan seperti tertera dalam perkara 112 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, kutipan cukai jualan 5% bagi produk petroleum serta pemberian hak 5% pembayaran tunai seperti terkandung dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974. Ini akan membolehkan Sabah mempunyai kewangan yang lebih banyak bagi menangani masalah banjir. Jika tidak, Sabah akan sentiasa meminta bantuan kewangan bagi menyelesaikan masalah di negeri ini. Jeffrey berkata demikian selepas meninjau banjir kilat yang berlaku Isnin lalu. Jeffrey berkata, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja bagi mengurangkan masalah banjir di bawah pelan komprehensif yang bernilai 3 juta ringgit yang sedang dilakukan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Tambahnya, usaha sebegitu perlu dilakukan secara menyeluruh agar masalah banjir kilat boleh ditangani. Antara kawasan yang dilawati beliau adalah Pekan Tenggilan yang terjejas teruk akibat banjir Isnin lalu. Ini kali kedua pekan tersebut dilanda banjir kilat bulan ini dan JPS akan melakukan penyiasatan bagi melihat punca kepada masalah tersebut. Satu kemalangan maut berlaku di Jejambat berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Seorang lelaki maut apabila kenderaan dipandunya terbabas dan jatuh dari laluan Jejambat dalam kejadian di Jalan Kepayan, berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 10 malam itu, Jeffrey alias Jeffrey Pelasin 51 ditemui dalam keadaan tersangkut pada tembok Jejambat dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Istrinya, Helen Majain 35, yang dipercayai terjatuh bersama kenderaan yang dinaiki dari Jejambat berkenaan, cedera parah serta dirawat di Hospital Queen Elizabeth II. Dipahamkan, pasangan suami isteri itu dalam perjalanan pulang ke rumah mereka menghala keputatan. Bagaimanapun, sebaik tiba di lokasi, kenderaan yang dipandu mangsa hilang kawalan dan merempuh penghadang besi jalan di sebelah kiri jalan. Akibat kejadian itu, mangsa tercampak keluar dari kenderaan dan tersangkut di tepi Jejambat, manakala istrinya bersama kenderaan yang dinaiki terjatuh dan terbalik di bawah Jejambat terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini pula perkembangan bola sepak Sabah. Bola sepak Piala Malaysia. Pengurus skuad Sabah atau Tambadau, Henry Soimpon, mencadangkan agar jadual saingan Piala Malaysia musim ini dikaji semula dan ditangguhkan susulan kes COVID-19 yang semakin meningkat, khususnya di Sabah. Katanya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah dilaksanakan di seluruh Sabah dan ini tidak membolehkan sebarang aktiviti sukan dijalankan, termasuk bola sepak. Katanya, ketika ini persiapan skuad Tambadau amat terjejas dan pemain hanya berlatih di rumah untuk mengekalkan kecergasan, sedangkan kebanyakan pasukan lain giat melakukan persiapan di atas padang. Sehubungan itu, beliau meminta agar pihak Liga Bola Sepak Malaysia MFL dapat mengkaji semula jadual Piala Malaysia dan mungkin menangguhkannya adalah langkah terbaik. Terima kasih, Terubuk Jak Kita.